alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, ya, kita didatangi oleh penceramah yang rasanya kita dah lebih kenal, ya. Kita lihat di YouTube, ya, kita lihat di Facebook dan seumpamanya. Jadi pada hari ini tubuh badannya hadir di Masjid Jami' Batu Arang. Rasanya Masjid Jami' Batu Arang ini bertuahlah didatangi oleh orang yang hebat, ya. Jadi selamat datang diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Jafri bin Abu Bakar ke Masjid Jami' Batu Arang. Jadi rasanya pertama kali Ustaz, ya? Ya, pertama kali di Batu Arang ni. Ya, pertama kali. Jadi alhamdulillah. Hari ini insya-Allah, ya, kupasan yang menarik akan dibentangkan sebentar lagi oleh Al-Fadhil Ustaz dalam ceramah perdana siri yang pertama untuk tahun 2022 ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Jafri bin Abu Bakar dengan tajuknya hari ini, Tahun Baru Mendepani Ujian dan Cabaran. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah, la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Angkat tangan kita baca doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada malam ni. Sampai saya ke Bakar Arang. Mas sebut betul-betul dia? Bakar Batu Arang. Lagi dahsyat pada Bakar Arang. Kami dekat Kedah ada satu tempat nama Bakar Arang. Saudara Muhammad. Sini Batu Arang lah. Saudara Muhammad. Batu arang tu orang buat apa? Buat arang Ustaz? Buat arang batu. Tapi batu arang mana satu ni? Terbalik ya. Alhamdulillah saya semangat. Seronok saya dapat jumpa tuan-tuan. Alhamdulillah. Jom saya main di sana. Jom ni insya-Allah masuk. Kira melilau kat depan tu nak masuk tak boleh. Tutup jalan pula. Alhamdulillah jumpa tuan-tuan. Salat selamat seronok. Alhamdulillah rabbil alamin. Salat selamat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk tahun 2022. Tahun 2022 ni
muslimat tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Dia tahun Masihi. Tahun Masihi. Seronok saya ni pasal macam duduk dalam studio. Kamera dengan lighting semua. Ada sahabat saya ni, dia orang media, orang sini rupanya, Ustaz Muhammad. Baiklah Ustaz Muhammad. Kenal dia dulu waktu dia duduk dengan TV3 MHI. Kan MHI tu ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, tahun 2022 ni tahun Masihi. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila sebut tahun Masihi ni, dia tahun perkiraan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia perkiraan tahun ni dia ada dua jenis. Satu dia panggil Syamsiyah, satu dia panggil Qamariyah. Satu perkiraan Syamsiyah ni dia kira pergerakan matahari, Syamsiyah. Satu lagi Qamariyah, dia kira pergerakan bulan. Kita orang Islam, kita menggunakan perkiraan Qamariyah, bulan. Sebab tu dalam semua urusan kehidupan kita, kita pakai Qamariyah. Nak puasa kita pakai Qamariyah, kan? Nak raya, nak puasa, tak puasa hari putih, nak puasa hari putih, 14, 15, 16, 13, 14, 15. Dia kan? Dia 13, 15. Dia pakai kalender apa? Qamariyah. So banyak benda dalam hidup kita ni sebenarnya yang terkait dengan ibadat kita, sallallahu alaihi Muhammad, dia terkait dengan kalender Qamariyah, bukan Syamsiyah. Tapi urusan kehidupan kita di Malaysia ni khusus, kita pakai kalender Syamsiyah. Jadi tahun 2022 ni sallallahu alaihi Muhammad, dia sallallahu alaihi Muhammad digunakan, dibuat oleh orang-orang Nasrani, sallallahu alaihi Muhammad, yang mengambil kira kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Permulaannya tu daripada tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita patah balik ni tahun 2022 ni, patah balik 2021, patah balik sampai tahun 100, sampai tahun 0, tahun pertama tu, itulah tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi maksudnya umur Nabi Isa alaihissalam tahun ni 2022 tahun umur dia. Nabi Isa alaihissalam masih hidup, dan umur Nabi Isa alaihissalam pula ni 2022 tahun. Cuma nanti bila Nabi Isa mai balik, Nabi Isa akan mai balik. Waktu tu sallallahu alaihi Muhammad, kita akan berbai'ah dengan Imam Mahdi. Ini kita semua ni ingat tak? Tak saya on the way dalam berita ni baca satu berita Arab News. Tuan-tuan tahu apa jadi? Di negara Saudi, sallallahu alaihi Muhammad, setelah sekian lama, inilah di antara musim sejuk yang paling sejuk. Sampai Riyadh tu, ibu negara Saudi, waktu ni mencecah 8 darjah Celsius, dan akan dijangkakan bahawa dia akan drop lagi tinggal sehingga ke tahap 3 darjah Celsius dekat benar Riyadh. 3 darjah Celsius ni sangat sejuk. Saya pernah duduk dulu waktu saya mengaji dulu dekat Yaman, 4 darjah Celsius tu pengalaman saya dah cakap ni. Atas takung ayam dekat dalam tempat bilik mandi tu ada ais katanya. Dan di Tabuk, dekat dengan Tabuk tu dah turun salji sejak sekian berapa lama dah ni. Berapa lama ni dia duduk dalam keadaan salji. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang berlaku tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, cuaca sejuk ni dia mula bergerak mai ke tanah Arab, mai ke semenanjung Arab. Dia akan sejuk, makin sejuk. Bila berlaku sejuk ni, ada dua keadaan. Yang pertamanya, bila ada ais, maksud dia ada air. Bila air tu mencair,
salli ala Sayyidina Muhammad, so dia akan ada, bila ais itu mencair, maka dia akan ada air, maka dia akan mengalir ke sungai-sungai, dan mengalir ke apa sebagainya, dan dia akan menyuburkan kawasan tanah Arab. Bila kawasan tanah Arab subur, maka sesuai dengan apa yang Nabi SAW sebut, la taqumus sa'ah, tak akan berlakunya kiamat hatta ta'uda ardu arabi murujan wa anhar, murujan wa anhar. Tak akan berlaku kiamat sehingga kamu melihat tanah Arab itu dipenuhi dengan sungai-sungai, menjadi hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Saya baru balik pada Yaman, baru balik dalam 2 minggu lepas. Adik dah habis kuarantina, start kuliah balik. Patutnya hari ini saya pergi umrah, tapi ala kulli hal penentuan Allah sallallahu alaihi wasallam, dia tangguh ustaz sebagainya, tak apalah, kita redha ajalah, adalah hikmah yang terkandung di sebalik itu. Sallallahu alaihi wasallam, waktu kami naik kapal terbang melalui Jazirah Arab, kami ke Turki pergi ke Kahirah, daripada Kahirah sallallahu alaihi wasallam melintasi tanah Arab tu sallallahu alaihi wasallam dan melintasi kawasan Saudi untuk ke Sanaa, untuk ke Yaman sallallahu alaihi wasallam, untuk ke Yaman. Kami melintasi tanah padang pasir Saudi. Daripada atas tu, tahu kami nampak apa? Kami nampak tumpuk-tumpuk bulan tu di tengah padang pasir. Subhanallah tuan-tuan. Dan saya tahu dah dia, pasal sebelum naik tu saya duk baca satu artikel tentang projek ekonomi ataupun Vision Saudi 2030, visi Saudi tahun 2030. Tahu apa dia buat? Saudi sudah tidak berhasrat lagi untuk menjadi negara pengimport buah-buahan dan sayur-sayuran, tetapi Saudi nak produce sendiri, nak keluarkan sendiri sayuran dan buah-buahan. Maka dia tukarkan padang pasir yang kosong tu jadi kebun-kebun sayur dan kebun-kebun buah-buahan. Daripada langit nampak hijau, tumpuk. Subhanallah, saya selamat. Nabi kata apa? Takkan berlaku kiamat sehingga kamu tengok Jazirah Arab tu jadi hijau dan dipenuhi dengan airan, saliran air dan sungai-sungai. Sebiji jadi macam Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Betul? Maksud dua keadaan. Satu, dia memang tukar sendiri daripada dia punya sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Secara semula jadi dia jadi hijau sebab sejuk, suasana sejuk. Hijau jadi penuh sungai. Yang kedua, manusia sendiri buat dia sendiri buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu nombor satu. Nombor dua, tentu dengarlah kisah Nabi SAW sebut sallallahu alaihi Muhammad. Dia akan berlaku satu perkara. Ni belum masuk tajuk ni baru mukadimah. Pasal tengok ramai sangat ni seronok sikit. Cerita saya kita masuk tajuk cerita apa semua, kita berhenti dalam 12.30 begitu kita berhentilah. Boleh je, boleh tak? Tak boleh ada bagi tahu dia siap, tak boleh. Lagi nak balik masa nasi goreng. Kan semua. Saya ada semua. Sebelum munculnya Imam Mahdi dan pembaiatan bai'ahnya kita dengan Imam Mahdi, akan berlaku kematian seorang raja. Raja ni kata Nabi sallallahu alaihi Muhammad, namanya sallallahu alaihi Muhammad, nama binatang. Namanya nama binatang. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad, bila dia mati, maka akan ada dia punya keturunan dia, 3 daripada jalur keturunan dia yang akan bergaduh dan berebut harta khazanah. Tuan-tuan boleh rujuk kisah ni dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Terbaik kitab.
Dia cerita waris kepada raja yang mati ni, dia akan berebut khazanah. Khazanah, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, khazanah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut ialah Kaabah. Lalu akan berlaku perebutan sehingga berlaku pembunuhan dan sebagainya. Dan pada waktu ketika inilah munculnya Imam Mahdi. So, Imam Mahdi akan muncul pada waktu ni. Lah ni kita duk tunggu tengok ni. Suasana duk jadi macam tu. Suasana ni memang duk jadi macam tu. Dan ada yang mengatakan raja yang mati itu ialah King Fahad. Sebab Fahad tu sendiri maksud singa. Allahu a'lam, kita tak tahu. Dan yang menariknya, nanti akan berlaku pembaiatan Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul. Imam Mahdi ni dia sendiri pun tak mengaku tadi Imam Mahdi. Kalau ada orang batu arang ni tiba-tiba dia abang kata nak beritahu kat hampa akulah Imam Mahdi. Saya semat. Terus percaya kat dia. Kata memang nama dia Mahdi, tapi dia goreng campur tiap. Itu tak pakai. Orang perempuan pun ada mengaku Mahdi macam ni. Dia kata, saya Imam Mahdi, dia kata tu. Perempuan, nama pun Imam. Kalau perempuan dia makmum, dia dah. Dia mengaku dia Imam Mahdi. Ada Imam Mahdi, dia tak mengaku Imam Mahdi. Bahkan waktu alim ulama berimpun pada waktu tu, kenai dia kata Imam Mahdi, tetap dia tak mengaku Imam Mahdi. Dia lari sampai ke Madinah. Dia dapat dibawa daripada Madinah. Akhirnya Sallallahu Alaihi Wasallam dia dibawa kembali sampai ke Mekah. Dan berlaku pembaiatan. Dia dibai'ah di antara hajar, ini batu dekat apa ni, Hajar Aswad tu, dan makam Nabi Ibrahim AS dekat Multazam area tu. Berlaku pembaiatan waktu tu. Bila? Musim haji. Musim haji bila? Tak tahu lagi. Setakat lari tak ada lagi lah. Maka berlaku pembaiatan. Bila berbai'ah saja Imam Mahdi pada waktu tu, maka subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, Imam Mahdi dan pengikut-pengikut dia daripada situ akan bergerak naik menuju ke Syam. Daripada Mekah tu dia akan bergerak naik menuju ke Syam dengan pengikut dia di situ daripada Mekah. Kita tak payah pergi kat Mekah waktu bai'ah tu. Waktu bai'ah tu hanya akan berlaku dengan alim-alim ulama yang berhimpun daripada seluruh dunia, akan berhimpun dekat situ dan mengaku dan mengisytiharkan ini Imam Mahdi. Kita tak payah pergi tu, tak payah pergi. Dan dia akan bergerak naik sampai ke satu tempat, akan berhimpun dengan tentera-tentera yang siap untuk berbai'ah dengan Imam Mahdi. Dan telah perhimpunan itu telah pun berlaku di Syam. Dia akan turun ke bawah, Imam Mahdi akan naik ke atas, dia akan berjumpa di satu tempat. Maka waktu tu tentera-tentera yang membawa bendera-bendera hitam ni, Sallallahu Alaihi Muhammad, dia bagi tentera Imam Al-Mahdi ni akan sampai dekat situ, mereka berhimpun. Waktu ni lah kata Nabi SAW, kalau kamu berjumpa dengan mereka, Nabi kata apa? Ataituhum walau habwanu ala salj. Nabi kata ataituhum walau habwanu ala salj. Maksud dia, kamu datangilah mereka walau kamu terpaksa merangkak di atas salj. Nabi sebut. Imam Ibn Kathir dalam mensyarahkan hadis itu disebut dalam perkataan, dia kata apa? Nabi nak menggambarkan kesusahan pada waktu itu. Walaupun susah macam mana pun, datangilah dia walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Nabi gambarkan susahnya nak berjalan atas salji itu, kena merangkak, maka pi juga bai'ah dengan Imam Mahdi, ikut dia faham. Tapi Nabi duk cerita tentang Imam Mahdi kepada para sahabat ini di tanah Arab. Di tanah Arab. Patut kalau nak cerita merangkak tu lebih sesuai merangkak atas apa? Merangkak atas padang pasir lah kot. Walau terpaksa merangkak atas padang pasir, mungkin lebih sesuai. Tapi pasal apa Nabi guna perkataan salji? Sekarang ni ikut boleh trigger sikit di kepala kita. Oh, ya Allah, salji turun tanah Arab. Tunjuk orang Arab tu seronok main baling-baling salji, berhenti tepi jalan apa semua. Kita duduk tengok video kan 2-3 hari lepas. Subhanallah. Jadi adakah kita berada pada waktu dia, zaman dia ni? Mungkin benda ni, mungkin
Mungkin apa yang akan berlaku ni tak lama lagi dah. Tak lama lagi. Bila tak tahu lah. Cuma kita kena prepare lah. Ingat ni, orang Batu Arang ni. Bukan orang Batu Ustaz lah. Dia dah ikut salam Ustaz tolong beritahu betul. Orang Batu Arang. Saya sama. Saya faham lah di Batu Arang tu dia belum proses lagi. Bila proses dia orang Batu. Dia pandai mereka. Jadi Salih Muhammad ni saya nak pesan ni makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang, pakcik semua. Bila mai waktu tu dah diisytiharkan ada Imam Al-Mahdi dan wujud dan Imam Mahdi. Waktu tu ingat kita kena tinggal ni. Kita kena tinggal rumah, kena tinggal kenderaan, kita kena tinggal kerja, kita kena tinggal apa semua. Tinggal dan kita kena pi bai'ah dengan dia. Ada satu jemaah saja waktu tu. Ada satu je jemaah. Jemaah dia nama Jemaah Imam Al-Mahdi. Satu tu ya. Semua jemaah Islam yang ada, yang dasar dia Islam dan dasar dia Al-Quran dan Sunnah akan duduk di bawah jemaah yang namanya Jemaah Imam Al-Mahdi. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena tinggal, kena pi. Boleh tinggal je. Abang nak kuliah berhenti sampai pukul 12.30 pun puling kepala lah. Kena tinggal. Tinggal. Tapi mampu dah nak tinggal ni. Saudara semua. Takdir Allah, katalah kita ni punya semangat ni tinggal. Tak apa tinggal. Tinggal Ustaz, kita pergi cari Imam Mahdi. Allah tak suruh kita pergi cari lah ni lah. Dia ada kok Ustaz, ada orang telefon dia, Ustaz kami nak pergi cari Imam Mahdi ni. Siap lah ni, barang-barang semua siap lah nak pergi cari Imam Mahdi. Saya tanya ada tak Imam Mahdi tu? Tak tahu Ustaz, tak tahu lagi, tapi nak pergi cari tengok lah. Kita suruh cari. Tapi nanti bila dia ada, pergi. Bila dia ada, kita kena pergi. Waktu kita berhimpun dengan Imam Mahdi, kita pun berbai'ah dengan Imam Mahdi. Bai'ah, kita ikut Imam Mahdi sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu tu ingat Nabi SAW cerita kita akan bergabung dengan satu kelompok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum Asfar, orang kuning, orang Rom. Nabi sebut dalam riwayat Rom ni orang Eropah lah. Kita akan bergabung. Tentera Islam dengan tentera Eropah ni akan bergabung. Jadi satu tentera yang kuat. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila kita bergabung sallallahu alaihi Muhammad dan kita berperang, kita akan lawan sallallahu alaihi Muhammad musuh kepada tentera Rom tersebut dan kita mengalahkan musuh daripada tentera Rom tersebut. Kita kalahkan dia. Bila kita kalah, bila mereka kalah, apa yang berlaku? Nabi SAW cerita waktu tu mereka mula angkat salib. Mereka angkat salib dan mereka kata salib inilah yang telah memenangkan kita. Lalu ada di kalangan orang Islam yang tak puas hati sallallahu alaihi Muhammad. Lalu mereka pergi konfront, pergi menghadap, berjumpa dengan mereka tu. Dan akhirnya mereka bergaduh dan mereka bunuh orang Islam. Bila mereka bunuh orang Islam, perkumpulan tadi yang bergabung ni akhirnya berpisah, berpecah. Dan kita pula waktu tu akan berhadapan dengan tentera Rom. Ada 12 sallallahu alaihi Muhammad panji perang yang pada setiap panji tersebut ada 80,000 bala tentera. 12 panji, 12 batalion, setiap batalion itu adalah 80,000. Tentera paling besar yang akan kita hadapi pada satu ketika, satu waktu tu. Kita ni geng-geng Batu Arang pun ada sekali macam tu ni. Kita yang tinggal ni, tinggal rumah, tinggal harta, tinggal apa semua tinggal ni. Tak mau apa dah ni. Kami nak ikut Imam Mahdi ni. Kita duduk belakang Imam Mahdi ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tiba-tiba hari itu diperintahkan, jom kita akan berperang dengan tentera Rom. 12 batalion
Setiap batalion 80,000 berhimpun di satu tempat. Hampir 1,000,000 tentera duduk semua depan kita. Saudara semua, kita nak perang ni siapa? Berlaku perang. Hari ini keluar, Nabi sebut setiap daripada kelompok Islam dengan kelompok orang Salih Alaihi Muhammad Bani Asfar tadi ni, ataupun Salih Alaihi Muhammad orang Rom tadi ni, mereka keluar, kita keluar ni dalam keadaan kita sama ada menang ataupun syahid. Mereka pun sama ada keluar kami menang ataupun kami mati, berganjal tak? Tembung perang. Waktu perang hari pertama, perang daripada pagi sampai malam. Bila malam masing-masing balik. Ni satu perbincangan. Nabi sebut perang sampai malam, bila malam balik. Pasal apa balik malam? Sekarang ni tengah-tengah malam pun orang perang. Tidak? Hantar bom tengah-tengah malam, pergi serang orang malam-malam. Betul tak muslimat? Pasal apa Nabi cerita waktu tu main malam balik? Mungkin pada waktu tu teknologi perang dah tak sama macam sekarang ni. Dah mungkin dah balik macam dulu lah. Waktu malam dah tak boleh nak perang, dah tak ada teknologi tu. Mungkin kita balik macam zaman-zaman sebelum-sebelum. Demikian berlaku malam kedua, sama balik, tak ada yang diberikan kemenangan. Demikian berlaku malam ketiga, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, barulah Allah bagi kemenangan kepada orang Islam dengan saki baki tentera Islam yang ada. Habis mati. Daripada 100 orang, seorang je yang akan selamat. Yang keluar pada hari yang keempat tu saki baki je tentera Islam ni. 100 orang pergi, seorang je yang akan balik. Waktu tu harta rampasan perang banyak, harta warisan pun banyak. Tadi tak ada siapa nak tuntut dah. Pasal apa? Pasal tak ada orang lah. Dalam riwayat yang lain cerita waktu tu, kelompok yang keluar ni, yang duduk di bawah tentera Islam ni, yang keluar perang ni pun pecah pada 3 kelompok. Ni yang ikut dengan Imam Mahdi ni. 3. Kelompok pertama lari meninggalkan medan perang, lari, dan Allah tak ampunkan dosa mereka. Dan ada di kalangan mereka yang murtad, padahal dah ikut dah duduk dah. Allah, tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita ni macam mana? Saya duk risau satu je. Saya duk risau bukan cerita duduk kat Imam Mahdi tu. Nak pi daripada sini pi kat Imam Mahdi pun dah surrender dah. Habis ni ustaz, rumah saya macam mana? Ni anak sekolah ni takkan nak tinggal kot. Ni kerja ni. Ni hutang kereta habis tak bayar ni. Hutang kereta ni siapa nak bayar? Kalau saya pi ustaz ni siapa nak bayar? Ustaz nak bayar kereta ni? Dia berkebuh kata pada ustaz. Allah, tak usah cerita Imam Mahdi, masjid pun tak main. Ada seorang tu saya pergi satu masjid, saya pergi ceramah kat sana. Saya pergi ceramah lama, kata, "Di mana abang kita, kawan kita? Lama tak main." Saya tak ada semua main. Selalu duk ada main ceramah yang tak ada. Dia tak mau main masjid tu, Ustaz. Dia dah abang, dia tak mau main masjid. Pasal apa? Selagi duk macam ni, lagi tu dia tak akan main masjid. Tak nanti dikit kita aja tu kan. Kita ni semua dajjal. Kita Allah paling tidak boleh main masjid ke. Selagi dia macam ni, lagi tu dia tak main masjid. La haula wala quwwata illa billah. Kelompok pertama pergi perang, lari pada perang, murtad. Kelompok kedua mati syahid. Kelompok ketiga ialah yang berbaki, yang Allah berikan kepada mereka kemenangan. Dan ini fitnah akhir zaman. Saya ada semua. Kena cerita pasal kita duduk zaman dia. Saya zaman dia tak mustahil. Kita ni waktu kita ni lah ni, kita hidup jaga ni lah ni yang mata duk cerah ni. Mungkin kita ni lah nanti dengan mata ni tengok dajjal. Tak mustahil kan? Sebab memang kita duduk zaman dia. Saya semua.
Tak mustahil zaman kita ni kita tengok ni kata Imam Mahdi muncul, Imam Mahdi muncul. Kita mungkin kita yang akan rasa suasana tu. Salih Muhammad. Kemudian bila semua Salih Muhammad dah duduk berhimpun di Syam tu, waktu tu berbaki yang ada tu, nak hantar apa semua. Tiba-tiba dengar kata apa? Dajjal dah muncul di mana? Dia dengar. Dan Dajjal telah mengambil anak-anak keluarga kamu, Dajjal telah tangkap keluarga kamu. Lalu tentera-tentera Islam berbaki ni balik ke kampung mereka masing-masing nak selamatkan keluarga mereka daripada Dajjal. Rupa-rupanya itu hanyalah Salih alaihi Muhammad teriakan syaitan yang menipu. Akhirnya mereka keluar daripada Syam. Tahu tak siapa yang masuk Syam waktu tu? Dajjal masuk Syam. Lalu bila mereka balik, mereka tengok, oh tak betul, mereka balik ke Syam, tengok Dajjal dah keluar daripada Syam. Lalu mereka berhimpun di masjid Salih alaihi Muhammad di Salih alaihi Muhammad di Syam, Salih alaihi Muhammad. Dan waktu tu Nabi Salih alaihi Muhammad, apa yang berlaku? Mereka pun masuk untuk sembahyang di Masjid Umawi, atau masjid yang bermenara putih tu, Salih alaihi Muhammad. Kemudian waktu nak solat yang diimamkan oleh Imam Al-Mahdi, Imam Mahdi nak jadi imam tu, ada dua riwayat, satu solat subuh, satu solat zuhur. Waktu nak jadi imam tu, tiba-tiba ada daripada kalangan orang yang berbaki yang ada waktu tu, tengok tahu siapa, nampak ada seorang lelaki yang memegang sayap malaikat sedang turun daripada langit. Rambutnya basah, rambutnya kerinting, basah, air menitik daripada rambut dia. Turun, pegang sayap malaikat, turun. Nampak dengan mata ni, Nabi Isa dah turun, Nabi Isa dah turun. Ni kita dah mengaji ni, kita tahu ni. Kalau tuan-tuan ada waktu tu, tuan-tuan akan saksi benar ni. Tapi kalau nak sampai saksi yang tu, maksud dah perang dah ni. Dah perang dah. Dah lepas dah, tinggal dah ni batu arang ni. Pergi dah tu, pergi sana dah ni. Duduk mana waktu tu? Duduk Syria. Cakap Arab tu, cakap Arab. Naam, anak, naam. La. Hari tu video saya tengok ada orang apa, dia kata dia tengah buat live video ni, tiba-tiba dia kata ini Rasulullah ada depan saya ni. Ni kata tengok, saya tengok video tu, ini Rasulullah ada depan saya ni. Dia tengok live Facebook. Dia kata apa? Betul. Ya, ana Rasulullah, ana. Naam. La. Dia kata, subhanallah. Dia berarti itu je. Waktu tu kita duduk kat sana, kita cakap Arab. Duduk Syria. Maklum duduk Syria tu. Duduk sana. Nak sembahyang subuh, tengok nampak siapa turun, tuan-tuan. Nampak turun Imam Mahdi. Nampak turun Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah, saya turun Nabi Isa. Ya Allah, Nabi Isa ni. Tahu dah tu Nabi Isa. Bila Nabi Isa turun, tuan-tuan, kita waktu tu kalau kita ada, kita jadi orang yang dipilih oleh Allah menyaksikan Nabi Isa, seorang Nabi dengan mata kepala kita sendiri. Oh, kemuliaan, subhanallah. Kita pernah tengok Nabi, tak pernah tengok Nabi. Tapi ada orang akhir zaman yang akan tengok Nabi. Tengok Nabi Isa AS. Nabi Isa turun. Nabi Isa turun usia dah berapa? Tu yang kek yang cerita ni, pasal nak cerita usia Nabi Isa waktu tu lah. Ni cerita dia ni lah, hubung kek dia. Turun waktu tu Nabi Isa, walaupun tahun ni tahun 2022, turun Nabi Isa waktu tu umur 33 tahun. Habis yang duduk sampai 2000 tahun kat atas tu, yang tu tak tahu. Dan tak sama dah waktu dengan waktu dunia ni, tak sama. Nabi Isa turun, umur dia berapa? 33 tahun. Waktu Nabi Isa turun, kita yang dua ada pun, ni Nabi, yang ni Imam Mahdi. Yang ni Nabi, yang ni Imam Mahdi. Agak-agak nak suruh siapa jadi imam? Nak suruh Nabi lah. Mai Nabi Isa, mai jadi imam. Saya ada semat. Tuan-tuan macam ustaz tu imam mai ke depan. Tiba tu imam tu siap nak jadi imam dah. Tiba-tiba mai ni ustaz, tok guru syekh mana. Kita yang kat belakang ni lebih sikit. Mailah syekh, mai jadi imam syekh. Tok imam mai sini lah, ni bagi syekh masuk. Oh, bukan.
Ini Nabi turun, semua perkara bagi Nabi lah, bagi Nabi Isa jadi imam, dia si imam. Nabi Isa kata apa? Tak. Seorang daripada kalangan kamu akan memimpin kamu, saudara Muhammad. Nama saudara Muhammad. Yang menunjukkan waktu tu Nabi Isa, walaupun Nabi Isa turun, dia tidak membawa syariat dia, tetapi dia duduk di bawah syariat baginda Rasul SAW, syariat kita. Maka solat pada waktu tu dipimpin oleh Imam Mahdi. Tuan-tuan, Ustaz kita nak berhenti azan atau ya? Berhenti azan lah. Macam mana? Berhenti azan tu? Berhenti azan? Berhenti azan, silakan, insyaAllah. Kita berhenti azan, Ustaz.
Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wal. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, Nabi Isa akan turun pada usianya 33 tahun. Nabi Isa akan memerintah sekitar 7 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad dengan penuh keamanan, dan subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad dan Nabi Isa sallallahu alaihi Muhammad akan wafat pada usianya 40 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi 7 tahun yang berbaki. Demikian yang disebutkan sallallahu alaihi Muhammad oleh ulama-ulama hadis. Baik tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Maka kita masuk tahun 2022. Maka ujian kita makin bertambah besar. Ujian kita makin bertambah besar untuk kita hadapi, dan untuk kita macam mana cara untuk kita berhadapan dengan ujian-ujian yang makin besar ini. Dalam sebuah riwayat menyebutkan, sallallahu alaihi wasallam, ini di antara benda yang akan berlaku lah. Makin dekat dengan kita makin kiamat, maka ujian kita makin berat. Nabi kata, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu masa, kata Nabi SAW, pada umatku, sallallahu alaihi wasallam, atas umatku, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Dia suka kepada 5 perkara, dan dia akan lupa kepada 5 perkara. Ingat ni elok. Ini pesan Nabi SAW. Kita ni dah menuju ke akhir zaman ni. Mungkin zaman yang Nabi SAW sebut ni tak jadi waktu zaman dulu, zaman para sahabat Nabi SAW. Nabi duk cerita nanti akan ada bangunan yang mencecah gunung dekat dengan Kaabah. Para sahabat tak reti nak fikir waktu tu macam mana keadaan ni. Ini kita dah tengok sendiri dah. Kalau cerita pasal tanah Arab jadi hijau, para sahabat tu tak nak fikir. Sekarang ni dah dengan empat mata kepala kita sendiri dah. Cerita tentang berlubang-lubang bukit-bukit di Makkah tu, berlubang Nabi dah cerita para sahabat tu. Macam mana bukit-bukit berlubang dah. Ni kita duk tengok sendiri lah. Terowong sana, terowong sini, terowong sana. Kan, saudara saya Muhammad. Banyak benda yang tak masuk di akal para sahabat Nabi SAW dulu waktu Nabi duk cerita, kita sendiri duk tengok dah sekarang ni. Nabi kata nanti kat dengan kiamat kamu akan tengok sallallahu alaihi Muhammad, paha fakhdhai, paha ni akan cerita kepada kamu tentang apa yang berlaku di dalam rumah kamu waktu kamu tak ada di rumah. Macam mana paha duk cerita tentang apa yang berlaku dalam rumah waktu kita tak ada di rumah. Sallallahu alaihi Muhammad. Paha ni bahasa orang putih dia panggil lap. Ni panggil apa? Laptop. Duduk atas paha, laptop. Ubah CCTV kamera kat dalam rumah, tengok melalui laptop apa yang duduk dalam rumah ni. Tak kerti nak fikir pada sahabat dulu. Kan, sallallahu alaihi Muhammad. Tadi kasut bercakap kepada kamu. Tadi kasut akan bercakap dengan manusia. Macam mana fikir tadi kasut bercakap dengan manusia? Lah ni kita ni tuan jalan berapa ribu step kita tahu. Dia cerita hari ni berapa ribu step. Kan, berapa kalori yang dah burn, berapa kilometer dah berjalan, apa semua sebagainya. Semua beritahu kat kita. Tadi kasut bercakap. Tahulah, agak-agak saya lah macam tu kot. Maka subhanallah, mungkin benda yang Nabi SAW cerita ni tak berlaku pada zaman sahabat dulu, tapi mungkin dah jadi kat kita ni. Ambil pengajaran. Nabi kata, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan sampai satu zaman pada umatku ni, dia akan suka kepada 5 perkara, dan dia akan lupa kepada 5 perkara. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqbah. Yang pertama, mereka suka kepada dunia dan mereka lupa tentang hari pembalasan. Seronok tentang dunia, lupa tentang hari pembalasan. Kita akan go through satu-satu. Yang kedua, yuhibbuna ad-dur wa yansawna al-qubur. Yuhibbuna ad-dur wa yansawna al-qubur. Yang kedua, mereka suka kepada kedudukan, suka kepada pangkat, tapi mereka lupa tentang kubur. Yang ketiga, wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab.
Yang ketiga, dia suka kepada harta benda, tapi dia lupa kepada hisabnya. Yang keempat, wa yuhibbuna al-'ayal wa yansawna al-haqq. Mereka suka kepada ahli keluarganya, sallallahu alaihi Muhammad, ahli keluarga, tapi mereka lupa kepada tanggungjawabnya ataupun haknya. Yang kelima, wa yuhibbuna an-nafs wa yansawna Allah. Yang kelima, mereka suka menuruti hawa nafsu mereka dan mereka lupa kepada Allah. Hum minni bara'un wa ana minhum bari'un. Mereka berlepas tangan daripadaku dan aku juga akan berlepas tangan daripada mereka. Hari ini cerita tentang 5 benda. Nak tengok bila cerita tentang hadis-hadis akhir zaman, kita tahu apa yang kita lalui dan apa yang akan berlaku di akhir zaman ni. Tujuan dia supaya kita ni ambil peringatan. Jangan jadi orang macam tu. Kita duduk dalam suasana macam tu ni, zaman fitnah. Nabi sebut zaman fitnah, macam kepingan malam yang gelap. Kalau Nabi sebut malam pun cukup dah, gelap dah. Tapi Nabi sebut mazlum, gelap lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Dah lah malam, gelap lagi. Sampai fitnah ni kita tak tahu kata tu fitnah duduk depan kita. Kita sanggup berhujah dan sanggup bergaduh, duk pertahan benda. Padahal itu fitnah depan mata kita. Akhir zaman. Maka pengajaran kita boleh ambil. Nombor 1, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqbah. Yang pertama, manusia suka kepada dunia dan lupa kepada hari pembalasan. Inilah penyakit yang Nabi SAW duk cerita tentang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan benci kepada kematian. Tak usah cerita orang, kita sudah. Nah, Ustaz Muhammad, tahu tak kata nak mati? Tahu tak? Tahu. Tahu tak kata dunia ni satnya? Tahu. Mau tak mati esok? Oi, tak mau lah. Tuan-tuan tahu tak? Bila kita pindah saja ke alam sana, alam lagi satu tu, alam tu Allah sebut dan kita selalu baca, innal akhiratu khairun wa abqa. Sungguhnya akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan kekal. Tahu tak? Tahu tak cik? Tahu tak kata kat sana nanti ni dia tu lebih baik pada waktu ni? Tahu tak? Tahu. Tahu tak kata bila-bila masa dia boleh pergi? Tahu tak? Tahu. Tapi nak pergi tak? Tak mau. Saja semua. Kenapa tak mau? Kan Allah kata sana lebih baik lagi. Betul. Percaya nak? Percaya. Tapi nak pergi tak? Tak mau. Pasal apa? Cinta sangat dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, orang yang bangun pada setiap pagi, dia bangun pada setiap pagi, Nabi kata maksudnya, orang yang setiap harinya dia niat dia sallallahu alaihi Muhammad untuk dunia, dia bangun tiap-tiap hari untuk dunia, sehingga dia meninggalkan akhiratnya. Akhirat dia tak tepi, dia bangkit tiap hari, dia fikir apa dia nak buat dengan dunia dia ni. Maka tahu Allah buat apa dekat dia? Allah akan letakkan kefakiran ni di antara dua biji mata dia. Maksud dia apa? Dia akan rasa sentiasa miskin. Dia rasa macam dia tak ada apa-apa. Padahal ada tak? Ada tak cik? Cik minta sikit je. Tak ada macam ni. Tak ada, nak bagi pun tak ada. Padahal ada RM10. Ada RM10 tu ada tak? Ada. Betul tak? Sayyidina Aisyah, bila orang pergi nak minta sedekah di rumah dia, tahu ada apa di rumah dia? Sebiji kurma je. Biji kurma je. Dalam rumah Sayyidina Aisyah, isteri Nabi SAW, sebiji kurma je ada. Waktu orang minta sedekah sikit ni, bawa anak diorang, anak perempuan diorang, seorang kakak tu, Sayyidina Aisyah bagi, ada, Asap pergi. Tahu pergi ambil apa? Pergi ambil sebiji kurma tu, pergi bagi dia dah. Makcik ni belah 2 kurma tu, bagi anak perempuan dia seorang, anak perempuan dia seorang. Sayyidina Aisyah cerita dekat Nabi SAW. Tahu pasal apa dia bagi? Pasal ada.
Kita orang main rumah kata, minta maaf lah, tak ada apa pun makcik ni. Padahal kita penuh dengan barang tu. Daging korban kau lepas dah ni. Saya nak duit kalau seluk jumpa tu RM10 atau RM50 selit tu semua ni. Ada, tapi dia duk kata apa? Tak ada. Mulut tu. Saya cuma Allah akan pecah belahkan hati dia. Allah akan pecah belahkan urusan dia. Orang yang bangkit setiap hari duk fikir pasal dunia, Allah akan pecah belahkan urusan dia. Maksud dia urusan dia jadi selerak, berselerak. Dia tak tahu nak berpetul mana satu. Dan dunia Allah akan bagi sekadar cukup-cukup ya kat dia. Biar. Tak bagi lebih kan. Itulah kita. Cinta dekat dunia. Padahal kita tahu kita nak bisnes. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bodoh bila kita lupa akhirat ni, apa kita buat? Kita suka buat maksiat. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu kata Malik bin Dinar, hubbud dunya ra'su kulli khati'atan. Cinta dunia ni dia kepala bagi tiap-tiap kejahatan. Nabi SAW juga punya riwayat dalam sebuah riwayat sebut, jika manusia tidak cinta kepada dunia, maka akan binasalah alam dan hilanglah kehidupan. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama, cinta kita duduk zaman ni dah. Zaman Nabi sebut ni betul tak ni? Kita lah kawan ni. Orang main masjid ni pun duduk benda tu dah Nabi sebut. Cinta kat dunia, saya sebut. Lupa akhirat. Nombor 2, hubbud dur wa yansawnal qubur. Nombor 2, suka kepada pangkat tapi lupa tentang kubur dia. Tahu tak kata nak masuk kubur? Tahu tak? Tahu. Tapi lupa bila-bila masa je boleh pergi kubur. Nak apa? Nak pangkat, nak orang pandang, duduk tinggi, nak orang mulia kan. Makcik kita ni kalau tak mulia pada pandangan manusia pun tak apa. Manusia kan dia bagi apa kita? Hebatlah dia, ya Allah, baguslah ni, tak ada orang lah, kami hebat sangat dah, orang duk puji kita setiap hari. Tahu tak pujian tu jadi apa kita? Pujian tu akan jadi racun. Betul tak? Jadi duduk dalam kereta duduk sembang. Ustaz, kita ada 3 minit ikut 9 saat dalam berhenti ya. Berhenti ke 9 lah. Ustaz tak mau nangguk siapa ni. Suruh berhenti terus dah. Bila ada seorang tu dia pergi buat bantuan tu. Dia pergi buat bantuan waktu banjir. Saya ingat dia ikhlas. Seorang-seorang pergi buat tolong pun sebagainya. Waktu tu siapa tak kenal. Tiba-tiba Sallallahu Alaihi Muhammad masyhur nama, orang kenal yang apa semua sebagainya. Kali kedua dia nak pergi buat bantuan tu, hati dan ujian dia tak sama dah macam kali pertama dia pergi. Betul percaya tak saya? Ujian dia lebih berat. Macam kita lah. Contohlah contoh. Waktu apa berjadi kat sini, kita pun pergi tolong, pergi buat kerja apa semua. Siapa pun tak tahu. Tiba-tiba ada orang nampak, ya Allah, haji tu buat kerja seorang-seorang kat situ. Ambil gambar ni baru. Tengok ni Pak Haji ni, subhanallah semua, hebatnya dia main buat kerja seorang-seorang, tak ada minta tolong siapa apa semua sebagainya. Lepas tu viral gambar Pak Cik ni. Bila viral bekat main tolong, Pak Cik nak apa? Nak ambil ni, kami bagi ni. Pak Cik nak apa? Viral apa semua sebagainya. Panggillah berita, panggillah apa semua sebagainya. Nama masyhur. Lagi sekali jadi Pak Cik tu main buat kerja, agak-agak hati dia, kekuatan hati dia sama tak macam mula-mula dia main tadi. Tuan-tuan faham tak ni? Ujian bagi dia makin berat. Saya lihat sini tuan-tuan. Maka subhanallah, kadang-kadang biar orang tak kenal kita pun tak apalah, biar orang tak puji kita tak apalah. Puji tu racun. Maklum duk main, berapa lama dia duk main kuliah kat masjid ni? Berapa lama dia main? Lama dah Ustaz, 6 tahun dah duk ulang-ulang lepas masuk maghrib je mandi main. Kesian hebatnya makcik ni, subhanallah, 6 tahun dah. 6 tahun dah.
Sebelum ni pergi masjid tak rasa apa pun, tapi lepas orang kata hebat macam ni, esok main masjid rasa macam berjalan atas angin tu. Hebat rupanya aku ni, Allah, aku perasan lah. Orang lain tak boleh buat macam aku buat. Tu kata pujian tu racun. Faham ni Ustaz? Tu kadang-kadang kedudukan tinggi ni tuan-tuan, kedudukan tinggi ni dia merosakkan. Tapi kalau Allah bagi, pegang dia. Bila pegang tu, tuan-tuan ingat, ujian dia sangat berat. Nombor 3, kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, wa yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Suka pada harta tapi lupa pada nanti Allah nak cek satu. Sebab tu para sahabat Nabi SAW tak ada apa tak apa. Pergi dekat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, sahabat Nabi SAW nama apa? Allahumma salli ala Muhammad. Abu Darda, dia jadi governor. Rumah dia apa pun tak ada, kosong. Para sahabat pergi rumah dia, tak ada apa rumah, tak ada apa pun. Tak mau kan ada apa-apa sikit, biar pilah dia kata, tak mau. Alah ambil lah hak kamu sikit. Taklah, pergi belilah almari ke perabot apa sikit-sikit. Tak mau. Pasal apa tak mau? Dia kata, jangan duk salah sangka dengan saya. Saya sedang buat istana satu. Tapi nak pergi istana tu susah. Nanti siap istana tu saya nak pergi lah sana. Cuma susah nak pergi tu, bukit-bukit banyak. Kalau barang banyak-banyak nak pergi susah. Dan ni biar lenggang. Pergi sana berlenggang aja, mudah nak masuk. Para sahabat ni faham. Maksudnya apa? Dia sedang membina istana dalam syurga. Kalau banyak benda kat sini, hisabnya banyak, susah nak pergi sana. RM1 pertama, RM1 kedua, RM1 ketiga, RM1 keempat. Orang nak kira ni main mana, belanja pergi mana, halal haram, semua Allah nak kira. Banyak kira. Tak payahlah, tak maulah, kat sana sudahlah. Sana lagi hebat, sana lagi banyak. Tapi kita lupa kata benda tu nanti banyak soalnya. Yang keempat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa yuhibbuna an-nafs wa yansawna Allah. Yang keempat, yuhibbuna al-ayal wa yansawna al-haq. Dia suka kepada kekeluargaan tapi dia lupa pada tanggungjawabnya. Seronok ada anak, seronok ada keluarga, tapi dia tak malu tuan-tuan ni. Tuan-tuan tengok bawah ni, unboxing by husband, tuan-tuan tengok tak payah cakap dengan orang tak ada WhatsApp ni, nak ceritanya. Amin mana tahu Ustaz kami jenis pegang tasbih semua betul lah. Depa menikah, kahwin. Bila kahwin, ni pakailah ni pakai yang pengantin lah. Lepas tu si isteri tu peganglah handphone. Suami dia kat belakang, tanggal satu. Macam orang dapat kotak tu, beli barang tu, nak unboxing satu-satu, nak tunjuk live tu. Macam tu lah dia buat. Tu nak menzahirkan keseronokan berkeluarga tapi lupa tanggungjawab. Suami bukan bila akad nikah, tanggungjawab suami apa ni? Jaga maruah isteri, jaga aib isteri, jaga maruah suami, jaga maruah anak-anak. Tu tanggungjawab seorang suami, tanggungjawab seorang anak. Bukan duk pergi dedah aurat isteri kat orang. Hal-hal maruah dalam rumah tangga tak boleh duk cerita kat orang. Tu tak ada. Saya ada Muhammad, ni cerita kat orang. Saya ada Muhammad, cerita tunjuk kat semua orang. La haula wala quwwata illa billah. Allah takkan pandang. Ada 3 kelompok manusia Allah takkan pandang di hari akhirat. Allah tak pandang dia. Allah tak mau tengok muka dia. Tahu siapa? Salah seorang dia ialah sallallahu alaihi wasallam. Ialah orang dia sebut ad-dayyus. Dalam sebuah riwayat lain, ad-dayyus ni takkan cium bau syurga. Siapa ad-dayyus ni? Para sahabat kata, ad-dayyus ini ialah seorang lelaki yang redha atas perbuatan maksiat isteri dan anak-anak dia. Anak dia dalam maksiat dia redha, dia okey. Isteri tak tutup aurat, dia okey. Anak boleh keluar dengan jantan, boleh keluar dengan boyfriend dia, dia okey. Jangan balik lambat-lambat sangat nak pergi mana? Nak pergi tengok wayang Spiderman. Pergi jangan balik lambat sangat okey ya, okey. Balik pukul apa ya? Habis midnight show lah ya, pukul 2 pagi. Tak apa, pukul 2 pagi terus balik lah. Isteri saya okey je Ustaz, dia pergi kerja dengan lelaki-lelaki. Tak ada apa, saya okey je Ustaz. Duk sibuk pasal apa? Tu isteri saya, bukan isteri Ustaz. Faham? Ini yang berlaku. Dia suka kepada kekeluargaan tapi dia lupa pada tanggungjawab dia. Dan yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ni, subhanallah, yuhibbuna an-nafs
Wa yansawna Allah, dia suka kepada kehendak hawa nafsu dia, kehendak dirinya, tapi dia melupakan kebatasan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit daripada peringatan itu insya-Allah jadi manfaat untuk kita. Banyak benda nak cerita maknanya, tapi macam itulah waktu mencemburui. InsyaAllah kita akan sambung lagi kalau ada masa-masa nanti. InsyaAllah ada kelapangan nanti kita main lagi, kita cerita lagi insyaAllah. Saya minta ampun, minta maaf salah silap, saya ambil masa sikit pada tuan-tuan, lebih sikit lah. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya ada pengumuman sikit ya. Sebelum tuan-tuan balik, ni ada buku saya. Ni buku nota saya ni sebenarnya. Eloklah tuan-tuan ada seorang satu buku nota untuk main mengaji kan. Tapi bukan buku nota saja, sebab sebenarnya saya susun doa-doa. Doa-doa ni saya duk kempen untuk amal setiap hari lepas subuh, lepas maghrib. Waktu kita duduk dalam wabak ni, antara kekuatan kita ialah doa. Jadi saya nak harap sangat-sangat tuan-tuan tolonglah beramal dengan doa-doa ni. Saya susun siap-siap dah kat tuan-tuan. Doa 1, doa 2, doa 3, doa 4, doa 5. Ada sampai 12 salih al-syamat doa yang tuan-tuan boleh panjat. Antaranya doa Abu Darda ni. Doa Abu Darda ni, Abu Darda satu hari orang bagi tahu kat dia, kata rumah dia terbakar. Dia kata tak. Rumah kamu terbakar? Tak. Dia kata tak. Dia confident sangat rumah dia tak terbakar. Bila dia balik rumah tengok habis satu kampung terbakar kecuali rumah dia. Pasal apa? Dia beramal dengan doa yang diajar Nabi SAW. Nama doa tu doa Abu Darda, ada kat sini, tuan-tuan boleh baca. Antara doa yang lain ialah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', tu pun ada dekat langit. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang, Allah akan jauhkan dia dan tidak akan timpakan musibah pada dia pada hari tersebut. Bila seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia jatuh sakit. Salih al-syamat, lalu orang main ziarah dia. Dia kata dekat sahabat, dia kata, aku tak menipu atas nama Nabi, aku tak tipu atas nama Allah, cuma pada hari aku jatuh sakit tu aku tak baca doa ni. Jadi ni dia antara dia ada 12 semua amalan, termasuk dekat dalam ni saya masih susun 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Yang saya nak minta semua yang ada ni, tolong beramal dengan apa yang disusun dekat dalam ni, pagi lepas subuh dengan lepas maghrib. Biiznillah, dengan keyakinan kita kepada Allah atas janji-janji Nabi SAW. Biiznillah, dengan izin daripada Allah, kita tidak akan ditimpa oleh musibah. Maksudnya wabak ni duk berlaku ni. Tuan-tuan tolonglah beramal. Kita bukan ada berdalih lah. Kita vaksin lah, kita kena vaksin juga. Saya semua ikhtiar. Tapi ada ikhtiar satu yang sangat hebat yang Allah bagi kita, nama dia doa. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan kat luar sana. Saya cuma tuan-tuan, cuma hari ni kita dapat tuan-tuan beli 3 buku ni, harga dia RM50, kami bagi sekali dengan satu face mask macam yang saya pakai ni, saya cuma ni. Ini untuk lelaki-lelaki, untuk perempuan adalah insya-Allah saya cuma. Jadi tuan-tuan, ambil lah semua satu. Jangan ambil sajalah, bayarlah sama kesian kat saya. Mana ada kat luar tu, saya ada juga buku-buku saya yang lain. Insya-Allah saya cuma. Dan kalau tuan-tuan tak bawa duit tak apa. Tuan-tuan ambil nanti, tuan-tuan dekat belakang ni ada nombor telefon. Tuan-tuan mesej kat nombor telefon ni, minta dia nombor akaun. Tuan-tuan transfer saja. Yang paling penting ada tak banyak lah, ada 1 rim saja. Tinggal sikit, tinggal 30 tuan-tuan. Tapi tuan-tuan 30 lebih sikit. Tuan-tuan ambil semua sikit. Habislah, bagi saya balik kereta ringan sikit lagi, insya-Allah. Boleh lah, tuan-tuan. Janganlah tak beli pula, kesian kat saya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas jemputan. Terima kasih tuan-tuan semua atas perhatian. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain masa ketika. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.